Okey, dia keluar. Okey, Assalamualaikum. Hari ni 27 hari bulan April. Okey. Ke Google Meet kita yang pertama lah. Sebelum ni kita guna Zoom. Okey. Dan tajuk kita hari ni adalah indeks, search dan logaritma. Yang search ni adalah untuk tingkatan 4. Tapi kalau form 5, kalau ikut silibus KBSM, dia hanya indeks dan logaritma. Tapi walau bagaimanapun, search ni sebenarnya dia bukan satu konsep baru. Dia hanya cara kita nak present jawapan. Contoh, okay. Contoh search ni, okay. Contoh macam kalau kita ada katalah square root 8 ya. Jadi sama ada kita guna calculator lah. And then kita akan dapat square root 8 ni lebih kurang 2 point something lah. Okay. So ini dalam bentuk decimal. Okay. Ataupun dalam bentuk search. So nak bentuk search kita tuliskan dalam bentuk cuba tu dalam bentuk hasil darab. Okay, I choose 4 sini sebab 4 ni, okay, dia boleh kita tulis dalam bentuk square root. Kita boleh tunggu dapat jawapan dia yang square root 4 ni. Square root 4 ni ya, kita dapat jawapan dia 2. Macam tu. And yang ni biarkan dia macam ni. So maknanya tak melibatkan perpuluhan. Jadi inilah search. Okay, maknanya it's just the way you present your answers. Okay. Jadi untuk form 5 memang tak adalah this part here lah. Tapi manalah tahu kalau dia minta berikan jawapan anda dalam bentuk punca kuasa 2. Macam tu. So this is just extra thing untuk kamu lah. Alright, okay. So let's have a look at what kita akan belajar dalam ni. And for the form 5, sebagai ulang kaji lah. Okay. So sebelum kita mula ni, cikgu nak baca doa sikit lah. Doa terang hati dan mudahkan urusan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Cuba tengok sini, kita akan belajar 4 benda kat sini. Okay. Satu, kita akan belajar tentang hukum. Kita ada hukum, ada hukum, ada hukum. Okay. Tapi sebelum nak belajar hukum tu, kita kena tahulah indeks tu apa, search tu apa dan logaritma ni apa. Indeks ni kita dah belajar sebenarnya lower form lah, kita dah belajar. So it's just that kita nak tengok hukum dia saja. Perkataan hukum ni more tu maksudnya pattern, corak dia. Corak dia. Okay, lepas tu kita akan, last kali kita akan tengok aplikasi tiga-tiga ni dalam in a real life situation lah. Okay. So, I hope that I can habiskan chapter ni dalam masa minggu ni insyaAllah. Okay. Okay, form 4. So, let's turn to page 88. 88. Okay, kalau perhati kat sini, boleh nampak lah ada gambar ni. Okay. Sebenarnya gambar yang dia letak ni bukanlah gambar saja-saja, dia ada kaitan lah dengan tajuk yang kita nak belajar ni lah. Okay. So, let's have a look at yang ni. Kataan ni. Okay, dia kata keperluan anggaran jumlah penduduk. Anggaran untuk merancang masa hadapan sebuah negara. Okay.
So bila kata perancangan sehadapan ni, it involve everything. Dari segi penempatan, pekerjaan, keperluan kan, keperluan untuk keperluan untuk hidup kita lah, makanan lah, minyak lah, transportation lah dan sebagainya lah. Okay. Sebab kalau you tak buat anggaran, macam mana macam kerajaan, macam mana dia nak tahu berapa banyak dia nak kena ekspor beras kan. Sebab kita ada beras kita sendiri. Tapi kalau lebih macam mana yang kita nak tahu sama ada kita nak ekspor kan. Nanti kan kita kata ada lebih, lepas tu kita ekspor, lepas tu rakyat kita tak cukup. Macam itulah tau. Jadi sebagai kerajaan you have to know how to estimate anggaran. Itu kalau cakap pasal kerajaan. Kalau cakap pasal dalam keluarga sendiri pun kan, dapat duit gaji tu. So macam mana kita nak estimate, okay, pembelanjaan anak aku macam mana, pembelanjaan perbelanjaan lah. Faham maksud cikgu ni? Okay. So pengetahuan mengenai pertumbuhan kadar, nampak kadar pertumbuhan. Macam mana nak tahu kadar pertumbuhan penduduk di Malaysia, sebab bila tahu yang ni baru kita boleh anggarkan. Pada persediaan negara dari berbagai sudut seperti yang nampak kemudahan perubatan untuk kanak-kanak, pendaftaran baru untuk pelajar dan sebagainya. Satu lagi, kalau kita macam keadaan kita sekarang ni yang kita sedang ada krisis COVID-19 ni, macam mana kerajaan boleh nak estimate, nak anggarkan bantuan yang dia nak bagi pada kita kan. Kalau kita tengok macam sebelum kita dapat kerajaan baru, kata negara berhutang, and then bila tukar kerajaan ada pula simpanan, and banyak mana nak bagi dekat setiap orang, yang bujang lah, yang pejabat awam lah, yang swasta lah, yang apa semua tu, semua ni anggaran lah. Okay. So dia tanya saya, pada pandangan anda bagaimanakah cara untuk menganggar jumlah penduduk di Malaysia bagi tahun-tahun tertentu. Jadi kita akan cuba tengoklah sama ada yang penyataan ini ada boleh dibantu dalam tajuk yang ini yang kita nak belajar ni. Okay, so that's one part lah. And let's have a look at sedikit sejarah ni. Okay, so kalau boleh belajar form 4, okay, guna QR code dan cuba tengok apa ada kat dalam ni lah. To get info kat sini. Okay, now sedikit tentang this hamba Allah ni lah. John Napier ni. Okay. Dia kata dia terkenal dengan penciptaan log. Okay, cikgu gunakan perkataan log untuk logaritma. Okay. So log ialah satu alat matematik yang digunakan untuk memudahkan proses pengiraan, terutamanya pendarapan. Okay, seperti yang diperlukan dalam bidang astronomi. Okay, why log ni ada? Because dulu tak ada kalkulator. Jadi bagi ahli astronomi ni bila dia nak kira kan, sebab bila cakap pasal astronomi, you are calculating benda yang nilai dia besar. Contoh jarak bumi ke matahari. So dia punya nombor dia very very big. Okay, it's not just ribu-ribuan or trillion, but it will be juta-juta-jutaan kan. Jadi maka dari itu log diperkenalkan. Okay, so that's why ni. And then you might say, cikgu kalau ada kalkulator kenapa kita nak belajar lagi log ni? Okay, it's like this. You see when you learn about, you akan belajar log. Tapi you have to know the story, the scene, the story behind the scene, betul. Okay, baru you appreciate, and then you boleh orang kata macam kembangkan dari situ nanti. Sebab besok you nak kerja, okay, you akan hadapi
orang kata macam masalah yang lain atau pencabaran yang guna masalah lah. Cabaran yang baru. Okay, cabaran yang baru. Jadi see whether this concept log ni can help you. Macam tu. Okay. Alright. So that is who is the person yang perkenalkan log. Okay, now let's have a look at yang ini pula. Apa lagi dia kata sini, dia kata tambah ni. Okay. Dia kata separuh hayat bahan radioaktif. Okay, diberi oleh, okay, ni fungsi. Okay. Kita dah belajar fungsi dah kan, form 4 dah belajar fungsi, form 4 dah belajar dah. So you tengok dia punya persamaan ni. Okay. And kosong. E ni satu nilai. Can you remember dekat calculator cikgu ada mention tentang E ni untuk yang form 5 putra. Satria 2 pun patutnya you ada tahu dah E ni. Okay, log ni, log ni. Okay, ni dia ada kuasa, ada negatif, ada lambda, ada T. So kalau T ni biasanya masa lah. Lambda ni is a satu skala. Okay. Okay, dengan N not, kosong ni basic sebut not lah, tak sebut zero. N not ialah jisim awal bahan radioaktif. Awal. Bahan radioaktif tu dia berat. Dia ada macam berat lah. Macam kita kata timah, berat. Emas berat dia kan. Macam itulah. And then NT ialah baki jisim bahan radioaktif. Bahan radioaktif ni kalau untuk pengetahuan you all, dia akan disintegrate lah, orang kata. Disintegrate macam dia apa, dia ni apa tu? Disintegrate. Maknanya macam dia telerai. Okay. Separuh. Dia separuh. Every time dia separuh. Maksudnya macam katanya ni jisim tu. So at certain time dia akan telerai jadi separuh lah. Sorry. I have to draw smaller lah, separuh. Gitu. And at certain time tu yang ni tadi ni, yang ni tadi ni. Kan jisim ni dia akan lagi jadi kecil gini. Half of yang tadi ni. So dia macam dia makin kecil lah macam itu. Ya Allah, tak nampak. Okay, macam tu. Sampai dia very small macam tu lah. Mungkin sebesar virus COVID lah kot. Okay. Okay, selepas dia panggil reputan. T ialah masa dan lambda ialah pemalar reputan. Oops. Di sini yang cikgu kata cikgu tak boleh nak pause, dia akan masuk sekejap Waktu ni waktu anak cikgu semua guna internet. Itu yang jadi macam ni. Itu sebab cikgu nak start awal. Kamu nampak ke? Kamu masih nampak ke sebab cikgu tak, skrin cikgu tak nampak apa? Kalau you all nampak then I will continue. Tak ada loading. Dia macam bulat-bulat tu kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Alhamdulillah. Bismillah ni memang power betul. Okay, so back to this one. Okay. Jadi dengan menggantikan nilai-nilai N0, NT dalam lambda ni ke dalam fungsi tu, ahli fizik dapat tentukan masa reputan bahan radioaktif. Okay, masa dia. Okay, and then untuk biologis pula dia nak ukur kadar pertumbuhan bakteria dari masa ke semasa. Bakteria pun sama juga kalau you belajar bakteria ni cara dia membiak dipanggil apa kan? Apa dia lupa dah. Dia akan bagi dua macam ni lah. Kan jadi maknanya dalam masa berapa. Macam virus cikgu tak pasti dia macam ni ke atau apa sebab dia dua ke dia apa. Tapi cikgu, seingat cikgu dia ada berkaitan dengan dia release dia punya DNA tu lah kan. Dia dah mai dekat perumah macam kita ni. Lepas tu dia masuk dalam sel kita dan dia akan release dia punya DNA. So
tu sama ada dia pecah dua ke apa tu dah cikgu dah tak ingat dah. Itu untuk dia belajar bio lah. Then apa lagi? Keamatan gempa bumi dapat ditentukan menggunakan fungsi eksponen. Okey, bila sebut eksponen ni dia ada kaitan dengan indeks lah. Okey. Ini membolehkan ahli geosains mengira magnitude pada kan kita selalu dengar dulu ada berlaku gempa bumi di mana? Di Aceh kan? Di Aceh. Aceh tu paling dekat dengan kita lah. So how dia orang ukur nak tahu bumi tu pada skala yang paling teruk ialah 10 lah. So yang dekat Aceh tu was 9 point something kalau tak silap cikgu lah. Jadi index, log, cert ni semua ni dia ada application dalam real life kita lah. Okay. But as you must remember, kita akan belajar dalam bab ni more on the calculation. Okay. It's more on the calculation. Kalau you perhati kat sini pun dia tunjukkan nampak tiga subtopik ni, sini semua is on calculation, satu je on the application. So you have to like macam really understand this one, then bila nak buat ni tak jadi masalah lah nak kira. Okay. Bahagian ni dia macam cikgu ajar campur darab bahagi tolak macam tu lah. Okay. Alright. So let's have a look. Let me see whether kita ada apa terminda so that you will know what exactly you are going to learn dalam secara detail lah. So let's turn to page. Very simple. Okay. So I think form 5 pun dah familiar dengan this hukum ni. Mana dia orang nampak ke tidak? Jelas tak? Dia punya ni jelas tak? Ini betul kot. Okay. So form 5 you ada belajar ni, yang ni dengan ni. Okay. Now, if you understand this, I mean you nampak dia punya pattern ni, you will see this pattern. Okay. So for the form 5, this is the yang kata macam baru. Taklah baru pun sebenarnya benda ni from number 1 to 3 ni you all dah tengok dah masa you all belajar dalam form 2 ke form 3 bab index. Memang dah nampak dah. Cuma mungkin yang ini ni macam you all tak biasa tengok lah. Wah tak ada pelik apa pun. Okay, tak ada apa nak pelik lah. Okay. Okay, so kita akan mulakan dengan yang inilah, hukum indeks ni. Okay. So as you can see, dia ada cuma cikgu nak okay, sebab dalam page ni dia tak tunjukkan secara, dia tak senaraikan lah. Sini tak senarai sebab dia nak kita tengok dalam ni okay, tapi sebenarnya yang ni kalau you tengok yang tadi ni lah, yang 3 ni. Okay. So untuk form 4 nanti yang ni bolehlah buat dalam you punya upload tu kan. So kita akan tengok yang ni 3 ni. Nanti daripada 3 ni kita akan develop benda macam orang kata lanjutan daripada sini. Tapi basic dia kat sini. Okay, yang 3 ni. Okay, now okay, first katalah kita ada A darab A. Okay, so kita boleh tulis dalam bentuk
A kuasa 2 lah. Okay. So kalau kita ada A darab A darab A, kita tulis macam ni lah. A kuasa 3. Okay. Okay. Kata sekarang ni cikgu tulis macam ni pula. Cikgu ambil 2 ni. Okay. Buat macam ni. Darabkan macam ni. So in actual konsep dia, yang ini ni kita macam kita tulis balik dalam bentuk aksi darab. Yang ni pula A darab A darab A. Betul tak? So kalau tengok sini A ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sebenarnya ada 5 kan? Jawapan 5. Jadi kalau kita nak go through all this hassle, kita ambil je 2 dengan 3 ni. Tapi nak dapat 5 kita kena buat apa? Kita kena tambah. Baru dapat 5. Okay. Maka dari itu terbitlah hukum indeks yang pertama, iaitu jika kita ada A kuasa M darab A kuasa M, maka dari itu jawapan ni lah A kuasa kedua-dua kuasa ni kita tambahkan. Okey, nampak? Kalau darab kuasa ni ditambahkan, bukan didarabkan. Okey, bukti dia kat sini. Mana kita darab pula? Ada dapat 10. Tak kan? Kita kena tambah baru dapat jawapan dia. So that's how hukum ni terbentuk. Jadi hukum indeks yang ni adalah yang pertama lah. Kalau tak silap cikgu, form 4 memang ada dah ni masa belajar form 1, form 2, form 3 kan. Tak ingat dah. Okay. Jadi itu untuk kalau darab. What if kalau bahagi? So I'm going to use the same one. A kuasa 3. Cikgu guna bentuk pecahan lah. Okay. Soalan asal dia ialah inilah. Okay. Now, cikgu tunjuk dulu kaedah panjang, nanti kita akan tengok yang kesimpulan dia atau hukum dia. So macam ni, it's like that. Betul tak? Yang ni, betul tak? Okay, so you simplify. So you end up A saja, which is A ada 1 saja kan? So which is 1. Okay. Where I can actually just tulis A, ni tadi ni, 3. Okay, so ni bahagi ni. What must I do? I must minus. Baru dapat jawapan dia 1. Okay. Maka dari itu wujudlah hukum yang kedua. Kalau A kuasa M bahagi dengan A kuasa N, dia sama dengan A di mana kuasanya kita tolak. Ni bukan buat magic ke? Ni bukan buat magic. Yang bahagi ni suka-suka hati cikgu nak tolak. Tak ada. Okay. Kemudian A yang ni hilang pergi mana tak tahu kan? Tak ada tulis. Dia bukan itu cerita dia lah. Dia punya cerita sini ni. Ni cerita dia. Okay. Okay, ada soalan? Semua boleh ingat ni? Ada soalan? Okay. Jadi, kemudian ada satu lagi yang dia perkenalkan, iaitu kita kan belajar operasi ni darab, bahagi kan? Okay, cuma dalam kes ni dia tak ada campur tolak. Okay, dia ada, memang ada boleh. Tapi dia tidak ada hukum dia. Okay, kita tak boleh buat satu kesimpulan kalau kita ambil A kuasa N campur A kuasa N jadi whatever. Dia tak ada. Okay. Okay, let me just show you lah. So, okay, katalah macam ni lah. Cikgu terpaksa. Cikgu tulis sini tiada. Okay. Ini something yang tak dibincang lah dalam buku teks. Tapi cikgu nak. Orang kata apa?
bawa you kepada this thing sebab ahli matematik they actually come across this. Kan dia orang explore kan. So yang kita dapat ni this part je, the end product je. Okay, but here I want to bring you dalam zaman ahli matematik dulu. Okay, yang mana they got the kesimpulan bahawa tiada hukum penambahan, okay, atau penolakan, contoh dalam indeks. Why? Sebab dia macam ni, contoh cikgu ambil okay, kata nak ambil A kuasa 3 tolak A kuasa 2. Tolak. Ambil tambah lah, senang lah tambah. Boleh ke kita kata A kuasa 5? Okay. Adakah dia sama dengan A kuasa 5? Persoalan dia. Okay. Jadi macam mana kita nak bukti lah? Tak boleh. Kan? Jadi terpaksa cikgu guna nombor lah. Kata cikgu ambil nombor 2. 2 kuasa 3. Tambah 2 kuasa 2. Macam tu. So adakah sama dengan 2 kuasa 5? So nak tahu kita tambah, kita ni lah. Yang ni berapa? 8. Ini berapa? 4. Ini berapa? 32. Sama ke? Tak sama. Okay. So that's why dia tidak ada hukum kat situ. Atau nak letak darab ke? Darab ke? Sebab macam ni orang kata, cikgu yang ni kalau darab dia tambah. So kalau yang tambah dia darab cikgu. Okay, jom kita try. Adakah kita darabkan dia? Jadi 6. Lagi dah tak boleh. Kalau 5 dia berdua, kalau tak darab satu lagi dah jadi 64. Lagi dah tak betul. Okay. So kesimpulan dia, that's why tak ada hukum pendaraban dalam indeks. Okay. Tak ada hukum penambahan dan penolakan indeks dalam indeks. Ni soalan kita ada. Tapi bukan maksudnya benda ni tak boleh dinyatakan. I mean, tidak ada benda ni dalam matematik. Dia ada aja kan, sebab macam okay. Kalau dalam macam algebra kan, algebra benda ni wujud sebab katalah kita ada macam ni. Right? So kita boleh buat apa? Siapa boleh macam teka je dalam algebra. Kalau kita ada macam ni, selalu apa kita buat? Siapa nak bagi pendapat? Anyone? Ini orang kata kemahiran meneruskan jalan kerja. Sebab kalau macam you dapat macam ni in one of the steps dalam you punya working kan. So what will you do the next step? Apa you akan buat? Sebab nak guna index ni tak ada. So apa yang boleh kita lakukan? Siapa nampak? Tak ada. Tak ada, so cikgu terangkan lah. So biasa macam ni kita akan, orang kata apa, kita akan nak guna kemahiran faktor. Kemahiran faktor. So sini ada 3A, sini ada 2. Jadi kita boleh buat keluar 2. Macam tu. So sini tinggal 1. Yang ini 1. Macam tu. Faktoran. Okay. Alright. Sekarang dalam algebra macam ni memang orang kata you boleh still sambung dia punya steps lah. Okay, so you already tengok yang ni, dah tengok ini hukum yang ni. So baru 2 dan satu lagi. Okay, satu lagi. Satu lagi ialah okay. Kalau kata cikgu ada macam ni pula, A kuasa 3 and then kuasa 2. Macam tu. Jadi kalau ikutkan, kita kena tulis ni 2 kali, nampak tak?
A kuasa 3 darab A kuasa 3. Nampak? Yang ni ada 2 kali. So ni akan jadi berapa? Okay, tak mau lagi panjang-panjang macam ni. So kita tahulah kan yang ni akan jadi kita guna balik yang ini. Hukum ni lah. Kita guna balik. So dia akan jadi 3 tambah 3. Now, for initial ni cikgu akan tunjuk proses dia. But actually you tak payahlah yang di part ni. Terus tulis 6. So boleh nampak tak macam mana nak kaitkan yang ni? Macam nak kaitkan dia tanpa this step here. How to get 6 is actually A 3 darab 2. Macam tu. Okay. So hukum dia yang secara dia macam ni. So A, cikgu tulis M. N ni maksudnya M darab M. So ni 3. Okay. So untuk form 5, alright. Kita kan ada belajar macam ada tambahan sikit lah daripada sini. And kalau tengok form 4 ni dia tak extensively ada bincang kat sini lah. But maybe dalam soalan-soalan yang kita nak bincang tu dia ada, kita akan lalui lah. Lalui benda tu lah. Okay, tak apalah, kita biar di sini. So history. So now kita akan tengok latihan. Okay. Okay. Jadi kalau tengok yang form 4 punya yang mana dia terus macam ni je. Dia ada 3 soalan, 4 soalan. Cikgu nak kamu bila tengok soalan ni, kamu kena kena pasti ini bentuk apa. Okay, setiap A sampai D ni dia punya soalan tu has a different form. So nanti bila dapat soalan dalam exam, you kena ingat balik, oh ni soalan ni macam contoh 1. Okay. Okay, cuba beritahu kat cikgu, kalau kamu tengok yang ini macam tadi cikgu cuma tunjuk darab, dan tunjuk bahagi, dan tunjuk kuasa, betul tak? So, kalau you tengok ini, apa yang you nampak sebenarnya? Dia kena, ni lah. Jadi sini kita boleh nampak darab. Nampak? Darab, yang ni kita nampak bahagi. Jadi kamu jangan kata cikgu, tak ada pun cikgu. Sini cikgu cuma tulis darab je. Kan? Ni cikgu tulis ni pula cikgu tulis bahagi, tapi ni tak ada nampak pun tanda bahagi sini. So yang ini ni sebenarnya boleh juga kalau cikgu nak tulis macam ni lah. Macam ni. Boleh juga. So kita ada per tu. Ada per tu kan. So kalau soalan A ni maknanya dia ada combination of yang darab dengan bahagi. So cikgu namakanlah ni hukum indeks darab. Sebab nanti bila cikgu tanya kamu macam boleh, oh ini dia. Bahagi. Nampak cikgu tulis sini darab bagi, cikgu tak tulis tambah tolak. Dan ini ialah kuasa. Hukum indeks yang kuasa. Okay. Alright, so kalau kita tengok yang soalan ni, dia melibatkan apa? Darab dan bahagi. Darab dan bahagi. Okay. So untuk jawab soalan hukum indeks ni, the first thing you kena perasan ialah, cuba tengok ni. Yang ni, yang sama nampak? Okay, yang sama tu yang kita boleh tambahkan indeks dia. Alright? Okay. So kalau kata kita ada sini A kuasa M darab B kuasa M, boleh tak kita buat ni? Tak boleh. Okay, jadi yang ni sebenarnya kita panggil asas. Okay. Ini ada nama dia sebenarnya. Macam kita kata hidung, mata kan. Ini asas, ni kuasa. Okay. Asas. Jadi sekarang ni kalau cikgu sebut asas, atau cikgu akan guna perkataan base. Okay. So A, cikgu akan guna sebut sebagai base. Okay, yang M ni cikgu akan kata power lah. Ataupun kuasa. Okay. Ini asas. Ini kuasa.
Cuba tengok ni apa dia buat. Nampak sebab ni semua sama kan? Nampak? Ini 4, 4, 4 nampak? So you just need to write 4 tu sekali saja. And then yang ni sebab dia darab, so 2N dengan M ni kita tambah lah. Okay? Nampak? Okay. Okay. Lepas tu sebab ni dia bagi jadi yang N ni kita just tolak je. So you can like combine everything. Faham ni Untuk yang base yang sama atau asas yang sama. Tulis sekali je. Kita ambil semua power dia ni, ambil kuasa semua ni kita tulis sekali. And cuba tengok yang ni nombor besar dan ini mesti nombor dia kecil. Tulisan mesti dia jangan sama-sama size. Okay, tolong yang itu. Lepas tu algebra lah. 2N dengan N ni. Tolak lah. So dapatlah N. N tambah N. Macam tu. Very simple. Okay. Bagi soalan B pula. Ni Cik kata ni. Kan. Dia tak, bukan darab. Dia tolak. Ni Cik cakap tadi ni. Kan nampak ni. Okay. So dia ada operasi tolak. Ini ada bahagi. So ni tak, ini kan Cik tak ada hukum indeks kan? Tak ada kan hukum indeks. Tak boleh nak guna sebab dia bukan darab. Cuba tengok apa dia buat sini. Okay. The first step ni dia tak ada pun combine semua macam ni. Oops. Dia tak combine gini. Dia tengok apa dia buat. Okay, mari kita belajar apa dia buat. Dia ubah daripada yang bentuk tambah ni. Kau tengok sini kan. Okay, biasa cikgu akan bukan fokus. Bila cikgu nak kamu kenal pasti soalan indeks, cikgu akan tanya. Okay, dia bentuk belah kiri ke belah kanan? Cikgu akan cakap macam tu. Sebab dalam soalan-soalan indeks, log ke apa, kalau you dapat soalan macam dalam bentuk yang kiri ni, macam dia darab ni, tukar yang bentuk yang kanan ni. Jadi kan ditambah. Kalau you dapat bentuk macam yang tambah macam ni, tukar balik dalam bentuk ni. Kita kena macam tu lah. Kalau dapat yang ni, tukar sini. Dapat sini, tukar sini. Itu teknik dia. Jadi, kalau perasan sini. Okay. Perasan tak yang ni, yang this part here, is actually yang hukum indeks yang darab kan? Right? So, apa dia buat? Nampak? Ini kan tambah kan? So, dia tukar nampak? 3M darab 3 kuasa 2. Nampak? Ini yang M yang 2 ni. M dengan 2 ni. Nampak? So, dia baru orang kata apa? Tukar daripada yang kanan ke kiri. Betul? Tukar daripada yang kanan ke kiri. Cikgu harap kamu faham betul cakap kanan kiri. Yang kanan ni tukar ke kiri. Okay? Baru buat itu je. Tapi yang lain tu dia kata dia salin semula. Nampak? Salin semula. Okay. Faham Okay. Jadi kalau macam dari segi markah tu, sini mungkin dapat markah sebab apa Malaysia tengok kamu tahu nak apply hukum tu. Okay. Okay, let's have a look kat sini pula. Apa benda ni? Apa benda ni? Apa nampak? Ini apa benda ni? Can I hear someone bagi pendapat? Anyone? Apa yang telah terjadi di sini? Atas ni. 5 4.5. Tak tahu cakap tak tahu, cikgu tak tunggu lama ni. Tak tahu. Tak tahu, okay. Okay, now I think this is what I meant here. Nampak? Kita ada A kuasa 3 and ada A kuasa 2. Okay. So kita boleh perhatikan bahawa dekat sini ni ada A kuasa 2 kat sini. And ada X kuasa 1, nampak tak? So cikgu keluarkan
faktor dia. Sini ada A kuasa 2, sini pun ada A kuasa 2 kat dalam ni. So cikgu keluarkan A kuasa 2. Cikgu tak boleh guna perkataan keluarkan, kita kena guna perkataan faktor kan. So keluarkan A kuasa 2 sini, keluarkan A kuasa 2 kat sini. So bila cikgu keluarkan A kuasa 2 sini, tinggallah 1. Nampak? Tinggal 1 sini 1. Ni kalau cikgu darab balik, if I expand balik, I will get A kuasa 3 kan. Sebab ni 2 tambah 1. Betul tak? Kan bila kita darab kan. Kalau darab indeks kita tambah kan. 2 tambah 1. Nampak? Nampak balik 3. And then dekat sini ni sebab kita dah bawa keluar A kuasa 2. So dia tinggal, dia bukan tinggal kosong. Dia ada nilai 1 dekat sini. Sebab if I put 0, kalau cikgu darab balik, darab kosong, kosong pula. So it's 1. Because there is actually 1 here. Okay. So dia faktorkan. So maknanya dalam soalan ni, dalam steps ni, dia faktorkan apa ni? Siapa nampak dia faktorkan apa ni? Yang di tempat ni. Dia ni yang macam cikgu tu tadi tu macam ada A kuasa 3 tolak A kuasa 2 tadi tu. So sini apa yang sama? 3M. 3M. 3 kuasa M. Ada kuasa M. Sini 3 kuasa M, sini 3 kuasa M, nampak? Okey. Jadi kita faktorkan 3 kuasa M. So yang ni dia. Okey, so apa yang tinggal? 3 kuasa 2. Apa yang tinggal sini? Sebab semua dapat keluar kan, dia tinggal 1. Macam tu. Faham? Lepas tu tengok. 3 kuasa M dengan 3 kuasa M ni, disebabkan 3 kuasa M dah duduk dekat luar kurungan, jadi kita boleh simplify dengan kat bawah ni. Kalau dia masih kat dalam, tak boleh lah. Ingat tu. Tak boleh. Ini algebra lah. So yang ni dengan ni simplify dapat 1. 3 kuasa 2, 9. 9 tolak 1, 8. Macam tu. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Form 4, ada soalan? Form 4 sayang, ada soalan tak? So, di sini kita faktorkan. Ini buku teks cikgu sendiri. Cikgu bolehlah contiang. Untuk pelajar form 4, buku teks kamu tu, kamu bolehlah tulis perkataan faktorkan 3 kuasa M kat situ. Cikgu benarkan. Sebab bukan kamu nak contiang. Tapi nanti you punya art block tu tulis macam ni lah. Okay, lepas tu the next step ni kita simplify. Kita permudahkan. Kita permudahkan apa? 3 kuasa M juga. Okay. Boleh ya? Okay. Next. Yang ini pula. Ni dia. Satu dia. Okay. Mari kita tengok soalan C. Jom kita pening-peningkan otak kita sikit. Mana soalan dia? Okay. Tu dia. Okay. Soalan C ni semua ada. Semua ada. Nampak? Semua ada. Aku nak cari apa nak berdiri ni. Penatlah pegang macam ni. Okay, sekejap Okay. Okay, cantik. Okay, kita tengok satu-satu. Jangan panik. Just belajar apa yang dibuat kat sini ni. Cuba tengok yang ni masih sama tak dengan ni? Sama kan? Yang ni sama. Yang ini sama. Yang tak sama ni lah. Apa dia buat? Dia tak mau ada bahagi kat sini. Jadi dia just tukar bentuk pada pecahan je. Dia perkan dia. Okay. Lepas tu this whole thing ni dia tulis bawah. Okay. Okay, lepas tu okay. Alright. So
dia buat yang tu lah. Okay. Dia ada banyak teknik, okay. Dia ada actually 2-3 cara. So kita tengok dalam buku teks ni dulu. Okay, lepas tu apa dia buat? Yang ini tadi ni, ni. Kan? Dah jadi macam ni dah. Nampak tak? So ini apa ni? 5 kuasa 3 kan? Cuba tengok macam mana dapat 5 kuasa 3 sebab yang ni. 5 kuasa 3. Okay, now. Cikgu tunjuk kamu ini saja, betul tak? Cikgu tunjuk ini, Kan? Macam soalan ni, dia ada 2 asas. Ada 2 base. 1, 5, 1, X. Betul tak? Macam hukum ni, dia tunjuk 1 je lah. Tak adalah tunjuk sampai banyak-banyak. Tapi, it apply the same thing. Okay, let me extend this hukum. Okay. Belakang ni macam okey dah. Okay, nampak apa? Nampak bekas. Malah. Okay. Macam ni. Ni extension ataupun apa lanjutan. Okay, ni lanjutan dari hukum indeks kuasa. Okay. Maksudnya, tadi cikgu tunjuk yang simple punya format. Okay. Now kita nak extend. Katalah kita ada AB. Nak bagi, okey lah. Nak bagi simple dulu lah. Okay. Okay. Jadi kalau ikut yang ni, it will be dia macam ni kan. AB kuasa M. Betul tak? Lepas tu kita nak kena darab ni. Tak tahu macam mana banyak. Banyak mana tak boleh. So I have to show you guna nombor dulu. Supaya you macam nampak benda tu lah. Okay, 2. Okay, ni cikgu tak boleh. Cikgu tulis. Cikgu macam mana nak tahu. Okay. So 2X kuasa 3. Lepas tu kita guna nombor 4 lah. Okay. So ni maksudnya apa? 2X kuasa 3 ni ada 4. Betul tak? Okay. Empat pula. So ada 1, 2, 3, 4. 4. 2x kuasa 3 ni dia ulang 4 times. Okay. So kalau kita tengok sini, nampak? Okay, kita cuba nak dapatkan terus jawapan ni kan. So kita ambil nombor 2, darab 2, darab 2, darab 2. Betul? But I'm not going to multiply 2 darab 2, 4. But no, I'm not going to do that. I'm going to write in dalam bentuk index juga. So 2 ni ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nampak tak? Kan? And the X ni, so dia ada 3, 3, 3, 3. So ada 3 campur 3, kita campur kan? 3 campur 3, 6, campur 3, 9, 12. Okay. So kalau tengok di sini, kamu perasan tak? Perasan tak dia actually apa? 2 kuasa ni kat sini, betul tak? Kan? And then X kuasa 3 ni dengan ini darab. Betul tak? Macam tu. Betul? So maknanya untuk yang case yang ni, kita dapat tak? A kuasa N. Betul tak? Okay. Nak tulis darab pun boleh, tak nak tulis pun boleh. So, B. M ni darabkan dengan N. Macam tu. Cuma A je ada N. B ni ada MN sebab dekat dia tu ada M. Okay, ni extension dia lah. So, let's see if I have here P. Sini P, ada P sini. So, sini akan jadi N darab P lah. N darab P. NP. Okay, so ni extension dia. Okay, so that's what happening here. 5 ni kuasa 3. Ni dia. Faham? Okay. And then yang ni pula X ni. Nampak negatif 1. Bukan tambah tak. Darab sebab this one is kuasa. So negatif 1 darab 3. Negatif 1 darab 3, negatif 3. Tu dia. So dia dah
Tak ada kurungan dah. Nampak? Hilang dah kurungan dia. Okey, dia dah bebas dah. Okey. Lepas tu 4x1 kuasa 2. Okey. Now, let's have a look at yang ini. Apa benda ni? Sat tadi bahagi. Kan? Lepas tu, P tulis dalam bentuk bahagi. Apa? Per. Lepas tu, P tulis dalam bentuk darab. Dan lepas tu tengok apa jadi dengan ni. What happened? Negatif 4 ni jadi 4 pula. What happened? What happened? What happened? What is the matter? Kata Ustaz Badli. Apa? Ustaz Badli Syah. Kan? Okey. Ini lanjutan lah. Untuk yang kes yang ni, cik, dia bukannya kuasa, tapi lanjutan hukum indeks. Okey, macam ni. Di mana kuasa ni dia boleh positif, boleh negatif, betul tak? And then kuasa ni juga kita, ini untuk dari segi tanda lah, kita boleh tulis dalam bentuk nombor bulat. Ni kau pernah belajar lah. Itu dalam bentuk pecahan. Okay. Dalam bentuk perpuluhan. Okay. So when dia boleh dalam bentuk bulat ke pecahan ke bulan. Kalau bulat dia boleh jadi positif negatif. Kalau pecahan pun sama boleh jadi positif negatif. Kalau perpuluhan pun sama boleh jadi positif negatif. Okay, untuk ni. Now I'm focus on the kuasa. I'm not talking about the base. Okay, I'm talking about yang M tu, yang M dengan N. I'm not talking about yang A. Alright. See, so okay. So what if kalau kita ada A negatif 2. Okay. Now, for me to explain benda ni, I have to use calculator. Cikgu tak ada calculator, so please guna your punya calculator sendiri. Kita ambil contoh. Alamak. Okay, kita ambil contoh. Cuba kamu guna calculator. Kamu tekan 3. Okay, lalu tekan kuasa. Tekan simbol yang kuasa macam ni kan. Okay, tekan kuasa sekarang. Lepas tu tekan negatif 2. Dah? Siapa yang dah buat? Boleh share screen sikit tak? Siapa nak share dia punya calculator dia? Siapa? Hello? Hello? Siapa nak share dia punya calculator? Siapa yang guna handphone tu boleh lah. Cepatlah. Cikgu punya calculator ni tak tahu pergi mana. Siapa? Daniel. Okay, thank you Daniel. Sekejap, cikgu ambil Daniel. Dia ni nak tunjuk dia ni punya ni ke? Oh, sekejap, cikgu punya internet tengah problem. Sekejap ya. Okay dah. Okay Daniel. Macam nak buat tu? Pandai pun. Nampak ke? Nampak tu? Okay nampak 3 + -2. So what happen Okay, tunjukkan jawapan dia Daniel. Pelan-pelan, jangan goyang dah. Pelan-pelan. Okay, 1/9. Nampak? Semua nampak tak 1/9? Okay, thank you Daniel. Okay, so jawapan dia ialah 1/9. Okay, nah kalau 9 ni cikgu tulis bentuk kuasa 2. Like that.
Ni anak cikgu semua dah bangun lah. Masing-masing duk on internet ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkanlah. Masalah Google Meet ni, bila jadi macam ni, cikgu tak boleh pause. I cannot pause, you know. Kalau Zoom cikgu boleh pause. Jomlah guna Zoom. Okay. Kalau guna Zoom, cikgu boleh pause tau bila berlaku keadaan macam tu. Bukan apa, nanti cikgu upload kat YouTube dia jadi macam nampak macam tu kan. Tak cantik pula. Okay, so perasan tak? 1/9, lepas tu dia jadi macam ni. I mean, kita boleh tulis yang 9 dalam bentuk macam ni. Kalau you tengok, bentuk dia, nampak tak? Kita boleh simpulkan. Okay, di sini dia nombor bulat. Asas dia nombor bulat. Kuasa dia negatif. So, kita boleh, kalau kata kita nak tulis yang kuasa ni negatif, boleh. Tapi dengan syarat, asas ni, dia dah jadi pecahan. Faham tak? So, kita buat 1 per, ambil semua ni, tulis balik, tetapi yang kuasa jadi positif. Nampak? Okay. So, boleh ni? Okay, jadi maknanya kalau kata cikgu ada macam ni pula, macam ni, 3 kuasa 2. 3 kuasa 2. Boleh tak cikgu tu dalam bentuk ni? Boleh. Cikgu hanya ambil 1 per, okay, 3. Yang ni tukar apa? Macam ni pula. Balik. Okay, Daniel, cuba you guna kalkulator you type yang ini. Type yang ini ni. Daniel. Tadi Daniel kan tadi yang share kalkulator. Mungkin sebab kamu guna handphone ni dia banyak steps kan nak kena apa. Daniel? Ya. Okay, cuba guna kalkulator, kamu type yang ini. 1, Sudah. sebab kalkulator kamu. Okay, share. Oh, cikgu tak share. Okay. Oh, panjang. Tak nampak ni. Kenapa dia panjang je ni? Panjang Okay, kamu. Okay, semua nampak tak? Dia macam tak berdiri. So, okay, let me see how to make this one. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu harap kamu semua nampak tu sebagai 3 kuasa negatif 2. Bukan 3 tolak 2. Okay, sebab dia nampak terbaring. Jadi itu yang ni. Boleh macam dirikan ke apa ke? Kamu baring kan Kamu macam... kalkulator ni tak boleh dah. Handphone tu you letak. Okay. Better. Oh. You buat macam mana tu Tak tahu. Okay. Oh, I think dia macam auto rotate ke apa macam tu kot. Okay, cuba tunjuk dulu yang dia punya 1 per 1 per tu yang pecahan tu. Okay, pelan-pelan. Okay, jangan gerak sampai okay, bila gerak dia blur. 1 per 1 you buat per ke you buat ABC ya? You tekan ABC Okay, ABC. Tekan beza. Okay, 3 kuasa negatif 2. Okay, okay, lepas tu jawapan dia. Nampak tak 9? So 9 is 3 kuasa 2 kan? Alright, okay, thank you Daniel. You're welcome. Okay. So this is where benda ni
di apply. Okay, so one by one lah. Okay, one by one. Belum tadi yang bahagi ni, dia tak nak dalam bentuk bahagi. So dia tuliskan dalam bentuk per. Per. Okay. Right? Okay. Jadi, lepas tu, apa dia buat kat sini lah, dia tukar. Kan sebab dia kan macam satu per kan. Berat satu per. So dia sama juga dengan yang ni, jadi positif. Atau cikgu boleh tak saya daripada yang bahagi ni, saya terus tulis darab and then saya jadikan dia positif. Ya boleh sayang, kalau dah faham kenapa macam tu. Okey, kalau dah faham tak apa. Dia boleh shortcut kata okey ni bahagi kan. Aku tukar jadi darab. Lepas tu dia punya tanda kuasa ni aku tukar jadi terbalikkan dia punya tanda tu. Kalau dia negatif jadi positif. Kalau dia positif negatif. Tapi kalau macam you tak boleh ingat benda ni, you go back to the natural. Bahagi ni tukar jadi per. Okey. Lepas tu kita nakkan supaya tak ada pecahan. Jadi kan tak ada pecahan, nampak? Kita tak nak pecahan. Nampak? Tak nak pecahan. Kita tak nak pecahan. So kita nak nombor bulat je. Jadi tulis balik 3 ni, tapi dia punya ni terbalikkan kuasa dia tu. Terbalikkan tanda dia. Kalau dia positif, negatif. Kalau dia negatif, positif. Macam ni lah. Dia negatif, jadi positif. Okay. Boleh ni setakat ni? Boleh tak setakat ni? Form 5 rasanya macam you all macam dah ulang kaji, so macam okey lah. Dah boleh faham dan ingat. Form 4 ada soalan? Ya Amar. Contohnya yang dekat tu, bawah tu yang kurungan XY negatif 4 tu naik atas sana. Tadi cikgu cakap ni lah. Ni dia. Macam ni ni. Ni dari tu dia jadi macam ni. Macam ni kalau cikgu ada, katalah cikgu ada macam ni. Cikgu letak ni dekat bawah, katalah ni apa tu? Negatif 2. Kan? Dia pecahan. So cikgu tak nak pecahan. Kan? Cikgu nak dia nombor bulat. So cikgu akan tulis 3. Tapi dia punya tanda ni cikgu tak boleh tulis 3 negatif 2. Tak sama, takkan sama pula. So dia negatif 2 jadi 2. Which is the same as yang tadi ni kan? Nampak tak? Kan? So jadi ni, jadi yang tadi ni, okey, cikgu tutup ni. Cikgu tutup ni. Bayangkan ni macam 1 per yang ini. So kita tak nak yang X1 ni pecahan. So kita ambil ni, kita tulis dekat atas lah. Jadi kan macam nombor bulat kan. Tapi tanda negatif 4 ni tukar. Jadi positif. Okay. Tak mau negatif, tak mau negatif. Tak mau dah negatif. Kan, ini kan negatif kan. Tak mau dah negatif. So kita tulis balik asas dia 3. Tapi yang ni ni positif. Jadi positif. Kalau kata macam ni pula, kan, cikgu nak tulis dalam bentuk tak ada pecahan, kan, tapi dia punya kuasa kena tukar yang positif negatif. Sebab dia ni contoh ni nampak ni. Macam tu. Okay, alright. Okay, alhamdulillah. Okay, so form 4 ada nak tanya? Setakat ni lah, setakat ni. Sal, Iman? Tak ada yang nak ditanya. Okay, alhamdulillah. Cuma sekarang ni, you all ni mungkin macam hukum tu nak bagi apa, familiar lah kan. Jadi, mesti nak kena buat banyak-banyak baru macam ni. Okay, sekarang mari kita tengok sebab kita tengok the next step. Kita ada nombor 5. Kita ada X. Kita ada X. Kita ada Y. Kita ada X. Kita ada Y.
So ada berapa asas di sini? Cuba someone jawab. Ada berapa asas dan beritahu kat cikgu apa asas dia? Iman. Tak dengar suara Iman. Okey lah. So asas di sini ada 5, ada X, ada Y. Nampak? So apa kita buat? Kita ambil, kita gabungkan. Kalau yang 5, ada 5, kita gabungkan dengan 5. Kalau yang X, gabungkan semua dengan X. Okay, so let's have a look here. Okay. Okay, 5 kuasa 3 ni, dia tunggu dapat jawapan sini 125 lah. And then yang 4 ni, nampak dia just tulis macam ni. Dia letak, dia pemudahkan dulu atau dia settlekan dulu atau dia selesaikan dulu yang nombor. Kan? So yang ni. Okay, lepas tu darab. Okay. And then dia ambil X dulu. Ambil X nampak. Sebab sini ada X, sini kan X. Tulis sekali je. Lepas tu apa dia punya kuasa? Negatif 3. 1. Ni berapa? 4. So dia punya negatif 3. Sebab ni semua kan darab kan. So tambah 1. Tambah 4. Itu untuk X. Okay. Y pula kita ada di sini 2 ni je. Okay. Nampak dia darab. Okay. Y. So Y kat sini 2. Y kat sini berapa tadi? 4. So dia tambah. Okay. Tu. Ni dapat dia 500. Yang ni hasil ni dapat 2. Hasil ni dapat 2. Macam tu. Itu biasa juga kata latihan yang you akan buat dalam ni adalah banyak pada macam kemahiran nak simplify kan dia, nak memudahkan dia. Kalau you tengok pun soalan ni arahan dia apa? Pemudahkan. Daripada yang pelik-pelik ni dia jadi simple macam ni. Macam tu. Okay. So that C and then D. D. Ini. Okay. Same thing here. Okay. Yang ni masih sama. Dia tak ada ubah apa lagi. Tapi part yang ni. Okay. Cikgu macam nak tahu, nak bahagi ke apa? Okay, ini memang darab kan? Ini memang darab. So, kita let it be darab lah. Cuba tengok sekarang ni, apa dia buat? Dia macam, kalau cikgu lah, cikgu tak nak lah buat macam ni. Kenapa nak susahkan diri macam ni? Sebab dia dah darab kan? Why should I go and ni? So, I will just ambil je. Okay, cikgu tunjuk yang lebih mudah. Alright. Cikgu rasa 4 soalan kita bincang ni konsep tu kamu dah boleh tangkap. Sebab lepas ni nanti kita nak masuk contoh 2 ni, dia sama je, cuma dia kuasa dia ada apa? Negatif lah, pecahan lah. Okay, macam nak buat soalan gini dengan lebih kata apa? Mudah lah. Sebab for me yang ini dah dalam bentuk darab. Okay, so what I'm going to do is, ni cikgu biar tulis semula. Okay, darab. Okay, yang ni cikgu nak guna hukum indeks kuasa. So 4 ni ialah negatif 4. Okay. Masuk A ni negatif 4. Yang B ni 3 darab dengan negatif 4, negatif 12. So, apa? Expand yang ni. 4 kuasa negatif 4. A kuasa negatif 4. B kuasa dengan 3 darab negatif 4. Dapat macam ni. Lepas tu, juga ambil 4. Nombor dulu 4. Darab dengan 4 kuasa negatif 4. So, darabkan dengan, okay, kita ada A kan? Ada A. So, A darabkan dengan A kuasa 3. Darabkan dengan A kuasa negatif 4. Okay, cikgu tulis apa kata, cikgu himpunkan dulu lah supaya lagi senang nak tengok. Lepas tu darabkan dengan B pula. So B kuasa 2 darabkan dengan B kuasa negatif 12. Okay. Lepas tu
Okey, yang ni. Okey. Yang ni barulah cikgu. Actually tak payah tukar ni. Okey. Asas sama kan? So ambil ini satulah. Tu 1 tolak 4. Nampak? Aduh. 1 tolak 4. Okey, betul tak? Okey, lepas tu A pula. A. Okey. 3. Okey. Okey. Sebab darab, jadi kan kita tambah kan. So, tambah dengan negatif 4. Which is actually tolak 4 lah. Lepas tu B pula. B. 2. Sebab dia darab, so kita tambah kan. So, negatif 12. Actually, kalau you dah pro, you tak payahlah buat macam ni. Wasting time. Tapi kadang-kadang bagus juga macam ni. Tak buat silap. So, ni negatif 3. Yang ni 3 tolak 4 negatif 1. Yang ni 2 tolak 12 negatif 10. Okay. So, semua negatif. Jadi kalau dalam macam ni, kita tak mahu nampak ada negatif macam ni, kita tulis macam ni. 4. So, bila tu dalam bentuk pecahan, yang ini akan jadi positif. Yang satu jadi positif. Yang ni. So, 4 kuasa 3 ialah berapa? 64 darab 4. Kali 4, 16, 64. So, 1 per 64. Lebih kuasa. Jadi, waktu pada kamu selesa yang manalah. Persoalan dia, kalau saya guna ni boleh cikgu? Boleh. Kalau saya guna ni boleh? Boleh. Asalkan you guna buku indeks yang betul lah. Okay. Alright, so untuk contoh satu ni, jadi cikgu naklah kamu kena praktis. Tak praktis nanti tak ni. Jadi untuk yang form 5, okay. Dia yang tu soalan satu ni. Untuk satu tu, ni dia. So form 4 tolong buat muka surat 92 ni, homework kamu. Nombor 1. Kita ada lagi lebih kurang 5 minit. Kita ada lebih kurang 5 minit. So kamu nak salin atau untuk form 4 kamu siapa ni Iman dengan Sal ada buku teks tak? Kalau tak ada cikgu ni lah, cikgu WhatsApp lah. Cikgu ambil gambar lah, cikgu hantar dekat grup. Sepatutnya macam cikgu ni tengah nak try hantar dekat Google Classroom tapi macam tak pandai lagi kan. So hantar kat WhatsApp dululah. Okay. Soalan nombor 1 ni. Memang cikgu nak you all practice semua ni. Sampai L. Tapi kalau kata you all pandai nak cari macam okay, soalan A ni. Soalan A ni yang bentuk yang mana? Tak apalah. Kan? Soalan A tu dia bentuk yang mana? Soalan 1. Soalan ini ke, B ke, yang ni ke? Kalau you all pandai tu, yang penting cikgu nak you all buat soalan yang ada keempat-empat bentuk ni. So macam mana? Nak cikgu, sebab nak cikgu hantar gambar kat WhatsApp. Kalau nak hantar gambar kat WhatsApp, cikgu akan end kita punya kelas sekarang. Because I have another class with my formal lepas ni. So cikgu bagi masa lebih kurang setengah jam untuk nak rehat kejap. So cikgu boleh hantar gambar. Cikgu hantar gambar dekat WhatsApp lah. Alright. Okay semua. So Alhamdulillah cikgu ucap terima kasih pada semua. So cikgu harap kamu semua boleh keluar daripada ni sebab nanti cikgu tak boleh nak log in. Makanan pula. Tak boleh nak log in nanti untuk my next meeting kalau you all tak keluar. Sebab cikgu guna platform yang sama kan. So terima kasih semua. Dah ambil kehadiran tak? Siapa ambil kehadiran? Ya.
Dia ni okey lah. Sekejap lagi hantar kat cikgu. Okay. Okay, so Assalamualaikum semua. Tolong leave the meeting because untuk yang ni cikgu tak boleh end all meeting. You kena leave. So please leave the meeting. Case one kena keluar. Boleh kerja dulu. Okay, bye cikgu. Bye. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama.